Mohon perhatian dan peringatan. Bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, hadirin diingatkan agar sentiasa berada dalam keadaan senyap dan tidak membuka mikrofon masing-masing supaya tidak mengganggu panel dan moderator kita untuk meneruskan program ini. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, Dr. Nurul Syafiqah Yap Abdullah, pensyarah UPSI di Jabatan Fizik FSMP, yang dikasihi Yoges anak lelaki celia, para peserta dan juga ahli-ahli jawatan kuasa webinar pengurusan kendiri anjuran kumpulan 1 CPR 2011 Pembimbing Rakan Sebaya. Selamat datang ke program webinar pengurusan kendiri. Saya, Farihatul Arisa Safia binti Razamin, pelajar semester 2 tahun 2021-2022 dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi selaku pengacara majlis pada program hari ini. Tetap buluh kajang 10, mari cucuk sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad bin Azman. Okey, baiklah. Terima kasih. Pertama sekali bagi yang beragama Islam, dipersilakan mengangkat tangan dan bersama mengaminkan doa yang akan dibaca. Bagi yang tidak beragama Islam, boleh bertafakur sementara doa akan dibaca. Al-Fatihah. Sorry, tak dengar. Okey, pertama sekali bagi yang beragama Islam boleh bersama mengangkat tangan bagi mengaminkan doa, dan bagi yang bukan Islam boleh bertafakur sebentar sementara doa akan dibacakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al alsinatana 'amman bi dzikrika wa qulubana bi khashyatik. Innaka 'ala ma tasha'in qadir wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oh Allah, make useful for us what you have taught us and teach us knowledge that will be useful to us. Oh Allah, we ask you for the understanding of the Prophet and the memory of the messengers and those angels who are close to you. Oh Allah, may our tongue full of your remembrance and our hearts with consciousness of you. You are all powerful of everything. Oh Allah, you do whatever you wish and you are my availer and protector and best of it. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, diharapkan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Program kita pada hari ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan penjagaan diri kita sendiri. Ramai yang terlepas pandang dan tidak mengambil kisah. Oleh itu, kumpulan 1 daripada subjek CPR 2011 Pembimbing Rakan Sebaya bercadang untuk mengadakan program webinar pengurusan kendiri ini untuk membantu para peserta. Sebelum menyerahkan sesi ini kepada moderator kita pada hari ini, saya akan menjemput pengarah program, saudara Yoges anak lelaki celia untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan.
Mencari timbak si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama majlis yang dianjurkan oleh pembimbing rakan sembahyang. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syafiqah Abdullah yang sudi menjadi panel dalam webinar pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang sudi hadir bagi menjayakan program kita pada hari ini. Tujuan webinar ini adalah memberi pendarahan kepada mahasiswa-mahasiswi tentang cara mengurus diri dengan baik dan meningkatkan kesedaran kepada mahasiswa-mahasiswi akan pentingnya urusan di kendiri dan kehidupan harian. Hadirin yang dikasihi sekalian, besarlah harapan saya agar webinar kita pada hari ini dapat memberi 1001 manfaat kepada semua hadir. Semoga webinar ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan matlamat webinar berjaya dicapai. Saya berharap webinar ini juga menjadi peserta lebih berdikari dan mampu mengurus diri kehidupan harian dengan cara yang betul. Saya juga berharap segala ilmu yang disampaikan oleh panel sebentar lagi dapat digunakan dengan baik agar kita menjadi individual yang berkualiti. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi bagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan webinar pada pagi ini. Saya berharap webinar ini sangat memberi manfaat kepada anda semua. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula majlis kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Yoges. Tanpa membuang masa lagi, saya akan serahkan program ini kepada moderator kita, saudari Nordini binti Muhammad Izzuddin untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi majlis. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang sudi hadir ke webinar pengurusan kendiri ini. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Baiklah, terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya, Nordini binti Muhammad Izzuddin, selaku moderator anda pada hari ini. Baiklah, dengar-dengarnya panel kita pada hari ini orangnya sangat hebat. Jom kita berkenalan dengan panel kita. Baiklah, saya kenalkan panel kita iaitu seorang pensyarah di Jabatan Fizik Fakulti Sains dan Matematik UPSI iaitu Dr. Nurul Syafiqah Abdullah. Doktor ada di situ? Apa khabar doktor? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Wah, sungguh segak bergaya doktor hari ini. Okey, baiklah doktor. Tanpa membuang masa, adakah doktor sudah bersedia untuk memberikan input-input yang bernas dalam webinar ini? InsyaAllah. Jadi seperti pengurusi majlis jugalah moderator kita untuk kalau kita tak kenal maka tak cinta kan. Jadi saya pun ambil peluang ini untuk kenalkan sedikit tentang diri saya. Mungkin semua di sini tidak kenal lah saya sebab kita berada di PTJ yang lain-lain, di fakulti yang lain-lainnya. Jadi saya sebenarnya seorang pensyarah daripada Fakulti Sains dan Matematik. Kepakaran adalah dalam bidang sains iaitu fizik, subjek fizik dan juga pendidikan. Jadi setelah mengajar telah berkhidmat di UPSI selama 7 tahun, telah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak, dan saya berjaya mendapatkan ijazah kedoktoran pada usia 31. Jadi insya-Allah kita cubalah. Saya sebenarnya bukan bidang saya pengurusan kendiri, cuma saya akan usahalah untuk kongsikan berdasarkan pengalaman saya. Okey, itu saja.
Okey, baiklah doktor. Terima kasih atas pengenalan diri. Wah, saya rasa ijazah kedoktoran pada umur 31 tahun tu rasanya muda sekali. Okey, baik doktor. Kita teruskan sesi webinar ini dengan soalan pertama daripada saya. Pada pendapat doktor, apakah pengurusan kendiri dengan lebih spesifik bagi kami sebagai pelajar? Dipersilakan doktor. Okey, saya mohon izin untuk kongsikan slide ya, untuk share slide. Sebentar ya. Boleh nampak ke slide saya? Boleh nampak ke slide? Belum lagi doktor. Belum lagi? Ya. Dah boleh lihat dah? Okey, boleh doktor. Okey, jadi seperti tajuk yang telah diberilah untuk perbincangan kita pada pagi ini kan. Di sini di Tanjung Manin cuaca agak baik pagi ni, jadi saya harap begitu jugalah dengan kita semua, mood kita, kesihatan kita berada dalam keadaan yang baik sekali. Okay? Jadi hari ini kita akan seperti soalan yang dikemukakan oleh moderator kita tadi, apakah spesifiknya sebenarnya pengurusan kendiri terhadap seorang pelajar sebenarnya? Jadi sebelum kita pergi mendalam, kita kena kenal dululah sebenarnya apa sebenarnya itu pengurusan kendiri. Jadi pengurusan kendiri sebenarnya dia ada banyak takrif, banyak definisi di luar sana. Jadi saya ambil daripada di luar dan saya simpulkan menjadi dua. Jadi pertamanya sebenarnya dia berkisar tentang persediaan kita, persediaan seseorang tu untuk menguruskan keadaan di sekeliling kita yang sentiasa berubah. Sebab kita tahu keadaan di sekeliling kita, sebab hidup kita ni bukan seperti komputer, bukan seperti yang komputer yang mana telah diprogramkan, yang mana dia sentiasa sama je mengikut program yang telah kita setkan pada dia. Tapi hidup kita ni dia penuh dengan kata orang penuh dengan perkara-perkara yang kita tak pernah sangka. Kadang-kadang perkara itu adalah baik dan kadang-kadang perkara itu yang sebaliknya. Sebab itu pengurusan kendiri dia berkisar tentang macam mana kita nak menguruskan keadaan di sekitar kita yang sering berubah. Yang berubah, tak kisah berubah ke arah baik ataupun tidak baik. Macam mana kita nak handle dia. Kemudian kita nak handle dia, kita kena tahulah ada kemahiran-kemahiran dia, ada ability kita yang mana kita nak guna untuk menguruskan kita punya pengurusan kendiri, supaya kita dapat meminimalkan kesan dari aspek fizikal dan emosi. Sebenarnya fizikal kita lihatlah memang kalau kita lihat kesan fizikal ni selalu yang kita dengar ialah bunuh diri kan, ataupun mencederakan diri sendiri kan. Kalau emosi tu ialah dari aspek mental lah, mental kita kan, yang mana kita stres kan, kadang-kadang berlaku kemurungan kan. Itulah perbezaan antara fizikal dan emosi kan. Ada juga definisi yang kedua, iaitu dia juga merupakan berkisar tentang macam mana kita nak kawal. Dia bukan sekadar macam mana kita nak urus. Sebenarnya dia cerita tentang macam mana kita nak kawal dan kontrol kita punya kehendak dan keperluan diri. Nampak keperluan diri tapi kita kena kontrol sebenarnya, sebab kalau kita tak kontrol, dia akan go further sehingga melepasi satu tahap yang kita tak pernah sangka, yang akan memberikan kesan yang negatif kepada kita. Jadi kita perlu kontrol dia supaya kita dapat mencapai dan menghadapi sesuatu situasi yang berubah tadi tu dengan lebih baik. Sebab memang selalu kita tahu orang kata kita nak buat apa-apa pun biar bersederhana, jangan berlebih-lebih. Itulah maksud kita kena kontrol, kita kena melatih macam mana nak kontrol diri kita. Yang ini adalah takrif secara general, takrif secara umum. Kalau kita lihat berbalik kepada soalan daripada moderator tadi kan, apakah sebenarnya yang kita berfokus kepada pelajar sebenarnya kan. Jadi yang ini adalah kita panggil sebagai SEL sebenarnya. Pernah dengar ke istilah SEL? Belum pernah lagi doktor.
Belum pernah lagi. Okey, yang ini sebenarnya satu istilah yang agak terkemuka lah sebenarnya. Dia sebenarnya satu aspek ataupun satu konteks pembelajaran kita panggil sebagai social emotional learning kan. Yang mana kita lihat tajuk kita hari ini self management pengurusan kendiri sebenarnya dia jatuh dekat nombor 2 yang mana sangat penting Sebab yang pertamanya dilihat di sini adalah social awareness kesedaran social social kita punya kesedaran social sendiri, kesedaran sosial kendiri. Yang kedua adalah kita punya kesedaran kendiri dari aspek kita punya macam mana kita nak menguruskan kendiri kita. Yang ketiga adalah tentang kita punya kesedaran sosial yang itu berserta dengan komuniti kita kan. Kemudian kita ada juga relationship perhubungan kita, macam mana kita punya skill untuk berkomunikasi contohnya kan. Dan akhir sekali kita punya macam mana kehebatan kita ataupun sejauh mana kita punya tanggungjawab dalam membuat keputusan kan. Ini adalah kita punya SEL lah sebenarnya kan. Jadi ini sebenarnya saya lihat agak berkait rapat sebenarnya dengan kumpulan pembimbing rakan sebaya saya rasa benda ni mungkin akan didedahkan tidak lama lagi jadi kita punya pengurusan kendiri hari ini adalah jatuh pada yang nombor 2 pengurusan kendiri. Jadi kalau kita berbalik kepada untuk fokus kepada seorang pelajar jadi apa itu sebenarnya? Jadi sebenarnya dia untuk macam mana kita nak kawal emosi kita nak kawal fikiran kita nak kawal tingkah laku kita kan. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau kita lihat di sini saya pecah kepada 2 permulaan mula-mula kita kena buat kawalan kendiri dulu. Selepas kita kawal kendiri baru kita dapat teguhkan kendiri kita. Sebab itu saya letak kawalan kendiri ni yang mula-mula. Kalau kita berjaya mampu untuk kawal kita punya fikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, saya yakin masing-masing akan dapat tentukan dan kita sama-sama dapat pergi kepada peneguhan kendiri yang mana kita akan cuba laksanakan matlamat kita yang telah kita rancang. Kan? Kita akan cuba lihat balik target kita. Apakah objektif utama kita sebagai seorang pelajar di usia ini sebenarnya? Apakah objektif kita? Apakah matlamat kita untuk semester ini? Kan? Itulah ada sebenarnya sedikit tentang pengurusan kendiri dari aspek seorang pelajar. Kemudian di sini ada, kalau kita pecahkan secara detail lagi sebagai seorang pelajar, sebenarnya bila kita sebut tentang pengurusan kendiri dia ada banyak lagi banyak lagi. Kalau kita nak bincang lagi banyak memang tak sempat lah sebenarnya hari ini jadi semua ni kita akan pergi secara saya akan terangkan secara umum sahajalah emosi pengurusan kendiri yang ni memang kita selalu dapat kaitkan pengurusan kendiri mesti berkait dengan emosi apa-apa bila kita sebut macam mana kita nak kawal diri kita mesti tentang emosi. Sebenarnya bukan emosi sahaja kita lihat di sini banyak lagi kan. Kalau kawal emosi, kalau kita lihat kawalan emosi itu merujuk kepada macam mana kita nak handle perasaan kita. Bila kita sedih kan, bila kita tengah stres, bila kita tengah down, terlalu banyak sangat assignment yang diberikan dalam satu tempoh masa yang sama. Semua pensyarah minta deadline yang sama kan. Itu emosi kita. Macam mana kita nak kawal kan. Kemudian kebolehsuaian. Kebolehsuaian ini adalah sejauh mana kita mampu apa yang kita boleh plan, sejauh mana kita mampu untuk kita adapt dengan keadaan tadi. Keadaan contoh yang assignment banyak tadi kan. Sebab kadang-kadang kita tak sangka pun kan. Kalau assignment yang memang diberi pada awal semester kita dimaklumkan, okey pelajar-pelajar sekalian kamu perlu hantar tugasan ini pada minggu ke-12 contohnya kan. Itu tak mengapa sebab dia dah diberitahu, dimaklumkan kepada kita pada awal semester kan. Ini kalau kebolehsuaian ini lebih kepada sejauh mana kita adapt perkara yang tiba-tiba, yang ad hoc kan. Contohnya tiba-tiba pensyarah bagi tahu minggu depan ada pop quiz. Jadi dalam keadaan kita dengan banyak assignment yang di tangan yang belum selesai lagi, tiba-tiba kita dimaklumkan pula ada satu lagi tugasan tambahan yang mana kita perlu bersedia untuk ujian ringkas untuk pada minggu hadapan. Jadi sejauh mana kebolehan kita untuk adapt to that situation yang mana kebolehsuaian kita tu yang seperti yang didefinekan pada awal tadi lah perubahan persekitaran yang kita tak nak jangkakan. Kemudian pengurusan kendiri juga boleh dilihat dari aspek kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan ini ialah apa? Kebolehpercayaan ini sebenarnya adalah kebolehpercayaan yang orang lain letak pada kita.
Yang macam mana tindakan kita ni akan mendapat kebolehpercayaan daripada orang lain. Contohnya kita memang dah biasa dah, kita hantar assignment tidak pernah lewat. Kita antara pelajar yang memang setiap kali assignment, walau pensyarah bagi banyak mana assignment pun, kita merupakan pelajar yang tidak pernah hantar lewat assignment. Jadi itu merupakan salah satu kebolehpercayaan yang kita terima daripada rakan-rakan sekeliling kita. Jadi di atas kebolehpercayaan tadi itu jugalah akan memudahkan kita untuk mendapat rakan untuk bekerjasama dengan kita, kan. Of course lah, kalau kamu tahu memang ada seorang rakan kamu tu yang memang kamu boleh percaya pada dia, kan, kamu tak perlu risau. Jadi itulah benefit antara pengurusan kendiri kalau dari aspek kebolehpercayaan lah. Cuma kebolehpercayaan ini dia tidak dah datang secara mudah. Kamu kena usaha, sebab kita nak dapatkan trust seseorang tu, kita nak dapatkan kepercayaan seseorang itu terhadap kita bukan mudah. Dia mungkin akan melalui satu tempoh masa yang lama. Macam kalau kita buat daripada kita, sejauh mana kita percaya pada rakan kita itu, dia akan memakan masa yang lama, kan? Mungkin akan ada peristiwa-peristiwa yang perlu dilalui baru kita dapat kenal sebenarnya rakan kita itu macam mana, kan? Baru kita dapat kenal diri kita ini macam mana kita nak menguruskan diri kita. Okay, jadi yang seterusnya adalah ketekunan. Di sini ketekunan. Ketekunan ini adalah pengurusan kendiri dari aspek sejauh mana tanggungjawab kita terhadap kita punya kejayaan. Katakan, contohnya, semester ini saya target nak dapat 3.7 ke atas, first class. Saya target semester ini saya nak dapat 3.7. Jadi pengurusan kendiri kita kena tahulah. Kita kena tahu, adakah dengan duduk saja mudah-mudah kita dapat 3.7? Tidak. Jadi mungkin kita kena usaha lebih berbanding rakan lain. Rakan lain mungkin selepas kelas mereka mungkin pulang terus ke asrama ataupun pulang terus ke rumah sewa, kan. Tetapi kitalah yang akan pergi ke library. Jadi itulah pengurusan kendiri dari aspek ketekunan. Kita punya tanggungjawab macam mana nak pastikan kejayaan kita. Itu ketekunan. Komitmen. Okay, komitmen di sini lebih kurang macam ketekunan, cuma bezanya komitmen di sini adalah melibatkan kita punya tanggungjawab terhadap orang lain. Terutama contoh seperti dalam tugasan berkumpulan. Jadi sejauh mana tanggungjawab kita terhadap rakan-rakan dalam kumpulan kita itu. Untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Kalau ketekunan tadi, kita sejauh mana keupayaan kita untuk menyusun jadual kita, keupayaan kita untuk bertanggungjawab terhadap kejayaan sendiri. Tetapi kalau bila kita sebut tentang komitmen, sejauh mana tanggungjawab kita terhadap rakan-rakan di sekeliling. Terutama kalau dari aspek pelajar ialah rakan-rakan yang satu kumpulan dengan kita lah bila kita buat tugasan. Kemudian inovatif. Inovatif ni bila kita sebut pengurusan kendiri, kita bukan sekadar emosi saja, sebenarnya kita kena berinovatif. Apa maksud inovatif, kan? Kalau kita kena set mind kita untuk kendiri kita kena set mind yang kita kena open to new ideas. Jadi so kita zaman sekarang memang kata orang generasi Z dah, bukan Y dah. Sekarang dah generasi Z dah, kan? Yang mana kita tengok contohnya perubahan teknologi yang berlaku yang sangat-sangat cepat yang kita tak pernah sangka. Kan? A very simple example ialah kamu beli handphone hari ni, kan? Minggu depan mungkin keluar model yang baru. Kamu tak sempat nak kejar pun. Itu antara dari aspek perubahan teknologi. Begitu jugalah perubahan di sekeliling kita. Yang mana kita dah tak terkejar. Jadi sejauh mana adakah kita masih nak berada di takut yang lama? Adakah kita nak kekalkan diri kita di tempat yang lama yang kita tak nak pun terima idea-idea baru? Kan? Kita masih nak save file kita masih nak nak save file kita dalam bentuk pen drive, kan? Kita tak nak pun fikir savekan kita punya dokumen atau perkara-perkara penting kita dekat cloud. Sebab kita masih rasa tak yakin, kan? Jadi tak boleh lah. Sejauh mana kan kita kena set mind kita, kendiri kita kalau nak berjaya, kita kena inovatif, kita kena open, kita kena bagi tahu diri kita, kita kena terima idea-idea baru. Of course, sebelum kamu terima, kamu kena study dululah idea-idea itu adakah ia memberikan kesan yang positif ataupun yang negatif kepada kamu. Okay. Kemudian seterusnya adalah optimis. Optimis ini adalah setelah kita berusaha, kan, pengurusan kendiri ini, bila kamu dah berusaha, kamu dah kontrol emosi kamu, kamu dah tekun dah, kemudian kamu dah beri sepenuh kerjasama kepada rakan-rakan kamu, kemudian kamu pun dah terima idea-idea baru, dan kamu kena terima. Optimis ni maksud kamu kena terima apakah keputusannya sekalipun. Kamu kena set mind kamu, emosi kamu tu supaya kamu boleh tune, kamu boleh terima, adapt the result tu. Kalau berjaya,
Alhamdulillah. Kalau gagal, tak mengapa, kita cuba lagi. Itulah macam mana kita uruskan diri kita sebenarnya. Dia lebih kepada minda kita, kan. Kemudian inisiatif, kan. Inisiatif, kita kena bijak mengambil peluang. Nampak aja ada peluang, kita kena pantas berbanding orang lain. Itu antara juga macam mana kamu nak dikatakan berjaya menguruskan kendiri dengan baik, yang mana dia pandai merebut peluang. Tapi pandai merebut peluang ini kena lihatlah, jangan sehingga ke negatif, yang mana sehingga kita tak nak berlaku sehingga mengkhianati rakan lain, kan, mengambil hak-hak orang lain. Kita tak nak macam tu, sebab kita nak berjaya on our own feet. Kita nak berjaya dengan usaha kita sendiri, bukan kita nak berjaya dengan menjatuhkan orang lain. Tidak. Kalau kamu berjaya dalam keadaan macam tu, itu bukan satu kejayaan sebenarnya. Itu sebenarnya satu kegagalan lah, sebab kamu dah menjatuhkan orang lain, kan. Dan akhir sekali adalah berorientasikan pencapaian, yang mana apa result yang kamu dapat sekalipun, kita akan lihat balik result kita dan kita akan plankan balik. Kita akan cuba uruskan, kita akan buat perancangan semula, kan, lihat balik di manakah ruang-ruang lagi penambahbaikan yang kita boleh buat, untuk supaya kita dapat mendapat keputusan yang lebih baik, kan. Kita dapat mendapat markah yang lebih baik, mendapat grade yang lebih baik. Jadi inilah antara pengurusan kendiri dari aspek seorang pelajar. Jadi saya rasa setakat ini sahaja daripada saya. Saya berbalik semula kepada saudari moderator kita. Okey, baiklah Doktor. Saya rasa input-input daripada doktor memang sangat menarik. Saya tertarik dengan kata-kata doktor bahawa kita mestilah berjaya dengan usaha kita sendiri, bukan berjaya dengan menjatuhkan orang lain. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Okey, baiklah doktor. Saya mendapati bahawa aspek-aspek pengurusan kendiri ini sebenarnya banyak selain daripada kawalan emosi. Tetapi sebagai kami, sebagai seorang pelajar, sememangnya emosi adalah sangat penting untuk kami semualah, untuk kami sentiasa kuat, sentiasa teguh untuk berhadapan dengan orang, untuk buat tugasan. Okey, baiklah doktor. Saya teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Okey, adakah kami sebagai seorang pelajar sebenarnya boleh menangani tekanan dengan baik? Boleh tak doktor kongsikan beberapa tips yang berkesan untuk kami semua? Silakan doktor. Okey, stresnya. Jadi sekarang kita nak fokus kepada emosi, sebenarnya banyak lagi daripada aspek pengurusan kendiri, kan. Tapi jelah, betul lah, sebagai seorang pelajar, emosi tu memang kita panggil sebagai macam ketua lah, kepada ketua dalam menentukan segalanya. Kalau emosi kita baik, mood kita baik, of course kita akan lebih sihat, kan. Kalau kita dalam keadaan mood tak baik, kita tak gembira, memang kita akan mudah jatuh sakit, kan. Bila kita jatuh sakit, maka kita tak boleh hadir kuliah, kan. Kemudian kita pun tak boleh nak teruskan lah kita punya tanggungjawab sebagai seorang pelajar, kan. Jadi memang emosi tu sebenarnya memang pertama sekali lah, sebab tu tadi pun saya letak yang pertama sekali, kan, kawalan emosi, kan. Jadi sekarang emosi kita sebagai seorang pelajar, kan, tak boleh lari daripada tekanan, kan, stres, kan. Saya yakin, saya tahu sebab saya pun dah pernah lalui sebagai seorang pelajar, kan. Yang mana saya lihat zaman saya berbanding zaman sekarang sangat-sangat tidak sama, kan. Yang mana kalau zaman saya belajar dulu, sebagai contoh, pensyarah dia tidaklah menggunakan slide, dia gunakan transparency, yang mana dia letak dekat projektor, dia paparkan dekat screen, yang mana transparency tu pensyarah dia kena tulislah dengan tangan. Kenal tak transparency yang Luxina itu? Dia kena tulis dengan marker dia dan dia projectkan. Itulah zaman saya, dia tak ada PowerPoint pun. Masa itu belum lagi teknologi sebegitu, kan. Jadi dari aspek itu, kalau dikatakan tekanan, kan, bila kita hadir ke kuliah, kalau lewat memang pensyarah akan kunci pintu. Dia memang sangat-sangat strict tentang itu, kan. Lewat 1 minit memang kamu bersedialah duduk di luar, tengok ikut cermin tingkap sahaja. Jadi sebab itu tidak berani pun seorang yang lewat, kan. Tetapi kini kita dah tahu dah perubahan dunia yang kian mencabar, kan. Kita dah tak boleh kekal dengan cara yang dulu, kan. Kalau kita masih kekal strict dengan cara yang dulu, maka generasi sekarang, generasi kamu semua ni mungkin akan lebih negatif lagi, sebab itu sekarang kita dah berubah, tengok perubahan sama ada, adakah perubahan ni baik atau tidak. Sebenarnya masih try and error. Hidup kita ini
tak pernah putus pun try and error sehinggalah kita menghembuskan nafas kita terakhir. Sebenarnya kita tak pernah pun kita rasa macam kita dah tahu dah kita nak handle keadaan macam ni dia punya SOP dia. Kalau nak handle berlaku masalah macam ni penyelesaiannya. Tidak. Penyelesaian yang sama tidak boleh digunakan bila berlaku kali kedua. Sebab situasi dah berbeza, keadaan dah berbeza, even though orang yang kita bermasalah tu pun mungkin dah berbeza. Jadi kita tak boleh, kita kena sentiasa adapt to changes in our world. Jadi kita kena, bila adapt to changes tu memang kita kena bersedialah terima tekanan-tekanan yang akan yang diberikan kepada kita. Jadi tekanan tu banyaklah tu kalau sebagai seperti yang kamu katakan tadi kan, dari aspek emosi kita kan, kita akan rasa stres kan. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya kan? Kalau kita stres, apa yang perlu kita buat? Jadi di sini saya ada listkan beberapa lah. Jadi first kali saya letak kat atas ni sekali bila kita tertekan pertama sekali tak kisahlah kita beragama apa sekalipun, kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah ini maksudnya fitrah kita sebagai manusia kan. Memang kita semua sebagai manusia, kita diciptakan oleh Tuhan kita sebagai seorang manusia kan. Kita bukan diciptakan sebagai seorang robot yang mana tak ada perasaan kan. Kalau orang buat macam ni kat kita, kita kena macam ni, kita kena bagi result macam ni. Kita bukan robot, kita manusia kan. Jadi bila kita terima, kita kembali kepada fitrah, kita terima kita ni sebenarnya ialah manusia, tak mengapa. Kita biarkan, bukan nak kata kita layan tetapi kita terima kita dalam keadaan tertekan. Bila kita terima, baru kita akan plan macam mana kita nak solvekan, macam mana kita nak hilangkan perasaan stres kita tu. Jadi sebab itu saya letak sini kembali kepada fitrah. Kita kena ingat kita ni sebenarnya ialah manusia, kita bukan robot. Jadi tak salah pun kamu nak sedih ke, kita nak menangis ke kan, tidak salah cuma berpada-pada lah kan. Jadi sebelum benda tu menjadi lebih teruk kan, kadang-kadang kita risau ialah ke arah yang negatif macam saya katakan dari awal-awal tadi kan, kesan fizikal yang mana kamu melakukan kecederaan terhadap diri sendiri, kita tak nak macam tu Jadi ada beberapa step di sini lah. Jadi first kali kita kena rehat, dapatkan tidur yang cukup. Time stress ini antara yang saya buat lah dulu. Bila kita letih sangat, kita dah tak boleh nak fikir dah. Dah terlalu banyak sangat tugasan. Lepas tu dengan MMK lagi, saya dulu aktif di universiti MMK di college, dan juga saya join juga persatuan di peringkat universiti kan. Jadi memang kadang-kadang memang kita tak akan ada masa pun rasa macam seperti katakan kalau kuliah tamat jam pukul 2 kan, kemudian ada kuliah balik jam 3. Di antara pukul 2 ke pukul 3 itu seolah macam tiada masa pun untuk kita, untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Waktu itulah kita nak nak cari penceramah kan. Kebetulan waktu tu kita tengah sibuk berprogram. Kita nak menguruskan makanan, unit makanan untuk program-program kita waktu-waktu tu. Jadi memang kadang-kadang kita sampai tidak tahu nak fikir apa. Jadi bila dalam keadaan macam tu, stopkan diri kita, dapatkan tidur yang cukup. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tak nak fikir apa, sebenarnya itu adalah satu sign, satu petanda kepada kita. Otak kita tengah bagi signal kepada kita, dia suruh kita cukup rehat dulu. Sebab kita dah tak boleh berfikir. Bila kita dalam keadaan tak boleh berfikir, masa itu kalau kita buat keputusan adalah sangat-sangat keputusan yang tidak tepat lah sebenarnya. Sebab kita tak boleh berfikir dengan wajar lagi kan. Jadi apa-apa pun kalau dalam keadaan macam tu terlalu stres, ambil masa, cari peluang, lupakan semua assignment, tidur. Tidur, dapatkan tidur yang cukup, dapatkan rehat yang cukup. Tapi sikit-sikit lah, janganlah kamu ambil peluang, Dr. Syafiqah kata kena rehat, tidur yang cukup kan. Kamu pun tidur sama 5-6 jam kan. Kamu janganlah macam tu kan. Kamu yang tahu kamu uruskan diri kamu kan. Pesan pada rakan kamu untuk kejut kamu ataupun kamu setkan alarm kamu. Yang pastikan ialah kamu kena dapatkan rehat yang cukup. Kemudian fokus pada kesihatan. Bila kita stres kan, kita kena fokus pada kesihatan. Sebab mentally kita dah tak sihat sebab kita dalam keadaan stres kan. Kalau physically kita pun tak sihat, memang kita akan down terus. Kita akan rebah, kita akan jatuh. Pada masa itu kita risau, kita tak boleh nak cope, kita tak boleh nak handle lah. Sebab apa? Dua-dua pun dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi bila kita mentally stress, kita make sure physically kita fit untuk kita tampung balik kita punya mental kita kan. Jadi kita kena fokus
makan makanan yang sihat kan, kekal aktif kan, bersenam, cari aktiviti-aktiviti yang kamu suka kan. Kalau rasa nak aktiviti hobi, contoh seperti hobi kamu mungkin menonton movie kan, apa-apa, pilih satu cerita yang kamu suka, tontonlah dia. Tonton dia, biarlah 1 ataupun 2 jam itu tak mengapa, bepakan dulu assignment kamu. Selepas itu, tapi sebelum kamu lihat tu, kamu kena set mind dalam kepala kamu. Selepas ini adalah titik permulaan kamu untuk kembali berjuang. Jadi bila kita dah rehat kan, kita dah beri semula, dia seperti keadaan yang mana handphone kan ataupun kereta yang dah habis minyak kan, dah nak kehabisan minyak dah, kamu kena refill dia, kamu kena isi minyak untuk kamu teruskan perjalanan kamu. Macam itulah badan kita. Bila dah exhausted sangat, kita kena isi minyak pada dia. Kena beri dia rehat, kemudian baru kita boleh teruskan perjalanan kita untuk mencapai kita punya matlamat. Okay. Seterusnya adalah kita punya pengurusan masa lah. Jadi kamu kena plan lah macam mana kita mengurus masa. Macam tajuk hari ini, pengurusan kendiri. Sebenarnya tak ada pun istilah pengurusan masa. Kalau sebenar-benarnya dalam aspek pengurusan tadi kan, macam saya tunjuk tadi, SEL tadi, dia tak ada pun time management. Sebab apa? Time management itu duduk dekat dalam self management. Sejauh mana kamu nak buat pengurusan kendiri tadi itu, macam yang kita lihat tadi, keboleh percayaan, optimis, semua tu kan. Sebenarnya secara tidak langsung setiap satu itu adalah kita punya time management kan. Kamu kena plan macam mana nak mencapai matlamat ini kan. Kalau ada 10 assignment, macam mana kamu nak siapkan dalam tempoh yang sekian-sekian. Yang mana satu yang kamu perlu utamakan kan, yang mana satu yang mungkin lambat sikit, tarik deadline dia, kamu ketepikan dulu. Ni kamu kena pandai plan itu macam mana kita nak mengurus masa dengan efektif. Kemudian usahakan merancang. Contoh seperti sekiranya kamu ada tugasan ataupun kamu dah tahu dah bulan depan kamu nak kena ke sekolah kan, ataupun kamu nak kena ke industri untuk buat kamu punya tugas. Tapi bila kita sebut sahabat, dia tidak sama. Dia sentiasa, dia seperti dia berada dalam diri kita. Kalau kita sedih macam mana, dia pun akan rasa sedih macam mana. Sehingga kan dia mungkin sanggup menawarkan diri dia untuk membantu kita sampai dia mengorbankan masa dia untuk menemani kita kan. Itu adalah sahabat. Jadi bila kamu jumpa sahabat kamu, jumpa seseorang yang boleh dijadikan sahabat, peganglah dia baik-baik. Dia sebab memang sahabat bukan mudah dicari. Jadi bila stres, cari sahabat. Kadang-kadang sahabat tak semestinya daripada fakulti sendiri, tak semestinya daripada kursus sendiri, program yang sama kan. Kadang-kadang sahabat kita mungkin daripada fakulti lain, tak mengapa kan. Cari sahabat, luahkan pada dia kan. Luahkan pada dia, sebab memang bila kita meluahkan tu, sebenarnya dia telah mengurangkan kita punya sehingga 50% kita punya tekanan. Ada pakar mengatakan bila kita cerita pada orang, dia sebenarnya tengah mengurangkan kita punya beban dekat dalam diri kita. Kemudian pastikan kita kena sayangi diri kita. Sebab kalau kita tak sayang diri kita, kita tak akan dapat kurangkan tekanan kita. Kalau kita rasa kita dah dalam stres lah, tapi kita masih salahkan diri kita kan. Kita rasa memang kita patut macam ni. Memang teruknya saya kan. Kenapa saya macam ni? Rupanya memang saya teruk lah. Saya tak patut lah ada macam ni. Saya tak layak pun macam ni. Tak boleh. Kita kena sayangi diri kita, kena berfikir yang positif. Sentiasa berfikir yang positif supaya kita tunekan balik kita punya stres tadi. Sebab kena fikir kembali kepada fitrah. Manusia semua diciptakan memang sama je kan. Maksud saya sama lah, maksudnya ability dia sama kan. Kalau nampak ada yang lebih berjaya tu sebab dia berusaha lebih daripada kita kan. Kalau kita nampak orang ini jutawan kan, mungkin dia berusaha lebih, kita tak tahu apa yang dia telah lalui sehingga dia mendapat kejayaan macam tu kan. Mungkin dulu dia sangat-sangat susah sebenarnya kan. Jadi kita tak boleh nak compare dengan semua orang sama je. Tak ada siapa yang teruk, tak ada siapa yang lebih pun. Yang penting kita usaha, kita kena berfikiran positif. Okey. Dan akhir sekali ini adalah antara yang boleh dibuat lah ialah menulis. Kalau sesiapa ada diary kan, buat journal kamu. Kita panggil journaling, kamu tulis kat dalam diary kamu. Luahkan. Mungkin kamu tak jumpa sahabat kan. Kamu luahkan dalam kertas. Luahkan dalam satu diary. Diary tu bila sebut diary, kita tahulah yang tu adalah privacy kita kan. Jadi tak akan ada orang baca lah. Tapi kita luahkan tu, dia dah sebenarnya mengurangkan kita punya tekanan kan, ataupun berkerayam. Cuma di sini saya nak ingatkan lah, sebab
seperti mana yang berlaku sekarang kan, media sosial yang sangat-sangat mudah lah untuk kita, bila kita stres kan, kita sangat mudah untuk meluahkan di media sosial. Jadi sekarang kita kena lihat balik, adakah perlu, sejauh mana keperluan kita kalau untuk luahkan di media sosial. Kalau kita luahkan di media sosial tu, kena fikir, ada tak kesan positif ataupun kesan negatif? Ada tak dia membantu kita kurangkan stres? Adakah kita dah type dekat media sosial kan, marah orang dekat media sosial kan, adakah dia mengurangkan kita punya stres? Sebenarnya tidak pun. Sebenarnya dia menambahkan lagi kesedihan kita kan. Jadi kena berpada-padalah sebab sekarang memang semua orang yang nak jadi, kata orang sebagai keyboard warrior kan, time tak ni semua lepaskan dekat situ kan. Kadang-kadang kena hati-hati. Kadang-kadang benda itu dia boleh menjerat kita, boleh menjerat masa depan kita. Siapa yang akan ambil tindakan. Saya di sini saya ingatkan sama-sama kita sama-sama kontrol kan. Saya risau kuartil satu hari nanti sekiranya apa yang kita type tu ada seseorang yang mengambil tindakan kan. Jadi di situ akan memberi kesan kepada kita punya masa depan. Jadi hati-hatilah bila kita nak menulis di media sosial. Pastikan kita tulis perkara yang baik-baik saja. Kongsikan tips-tips yang baik je. Benda yang negatif tak payah tulis kan. Benda-benda kita sedih tak payah tulis kan. Sebab apa, no point pun kita bagi tahu orang kita sedih. Adakah orang itu akan datang? Tidak kan. Kalau memang kamu tahu itu adalah sahabat kamu terus cari dia. Tak payah nak harap dia baca kamu punya FB ke Instagram baru dia datang. Tidak. Kalau sahabat tak macam tu. Jadi kamu terus cari dia. Okay. Kemudian last sekali mohon bantuan. Kalau memang rasa semua dah buat dari tapi masih tak boleh lagi. Masih tak boleh. Masa inilah kita perlukan pakar membantu kita. Seperti kita tahu di UPSI kan ada bantuan kaunseling kan. Sekarang pun sistem kaunseling tu dah diwujudkan dalam kita punya sistem My Portal tu kan. Jadi kamu boleh mohon je kat situ. Buat appointment di situ. Sangat-sangat mudah. Bila kita dah tak tahu nak buat apa, kita kena mohon bantuan pakar. Yang mana kita kena minta nasihat lah. Khidmat nasihat pakar. Pihak kaunseling. Jadi saya rasa ini sajalah untuk semoga menjawablah soalan yang daripada panel tadi, daripada moderator tadi. Saya kembali semula pada moderator. Okey, baiklah doktor. Okey, saya boleh simpulkan apabila kita tertekan, kita boleh buat hobi. Macam saya suka menonton drama-drama Korea. Saya rasa di sini pun ramai yang suka menonton drama kesukaan mereka sendiri. Sekiranya mereka berada dalam tekanan, mereka menonton sekejap untuk relaxkan kepala and then boleh sambung semula assignment yang ada. Dan saya juga rasa apabila kita tertekan seperti doktor yang katakan tadi, kita kembali kepada fitrah, iaitu kita ni seorang manusia. Kita tak boleh push diri kita untuk lepas ni saya mesti kena buat ni, kita mesti kena rehat. Kalau tak memang jam lah badan ni. Okey. Seterusnya doktor, soalan terakhir pada saya sebelum kita masuk ke slot kedua, iaitu slot soal jawab. Apakah sikap yang perlu kami terapkan supaya kami dapat menguruskan diri sebagai seorang pelajar dengan lebih baik? Okey doktor, silakan. Okey, jadi untuk yang sikap ini, saya tertarik sebenarnya tentang budaya orang Jepun. Di sebenarnya satu budaya kita panggil sebagai Kaizen. Kalau kamu cari perkataan Kaizen, K-A-I-Z-E-N. Budaya Jepun itu sebenarnya yang membuatkan mereka berjaya. Kalau kita lihat budaya Kaizen ini, dia berasas dia diasaskan apabila berlakunya pada zaman dulu ada Perang Dunia Kedua. Bila selepas Perang Dunia Kedua, zaman kejatuhan Jepun, yang mana Hiroshima dengan Nagasaki kedua-dua habis dibom oleh pihak musuhnya lah kan pada zaman Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa itu memang zaman Jepun berada dalam zaman yang tengah di bawah lah, tengah bukan maju lah, memang sangat teruk lah sebab mereka dah habis kalah habis semua. Jadi waktu tu mereka tengah nak bangunkan balik.
Mereka tengah fikir macam mana mereka nak kembali balik negara mereka, macam mana mereka nak bangunkan semula negara mereka, seperti awal-awal dulu kan. Jadi waktu tu memang ramai yang hantar bantuan kan. Antaranya adalah US lah, Amerika Syarikat. Dia ada menghantar seorang membantu pihak Jepun dari aspek dari aspek memberikan nasihat, khidmat nasihat. Kalau kita punya zaman kita dulu, dia lebih kurang kepada jawatan bendahara lah. Kalau kamu ingat lah, kita punya sejarah kan. Kita ada bendahara yang mana dia macam seolah-olah penasihat, memberikan nasihat. Jadi itu adalah antara yang salah satu bantuan daripada pihak Amerika yang hantar kepada Jepun dulu. Jadi apa yang penasihat itu menasihatkan Jepun adalah, konsep itu adalah dia kena biar starting tu sikit-sikit. Jangan terlalu kita letak matlamat kita terlalu besar. Itu dia punya. Jadi daripada aspek situlah Jepun mengeluarkan satu yang kita panggilkan sebagai Kaizen, budaya dia. Jangan lihat pada kesempurnaan. Kaizen. Itu dia kata dalam falsafah Kaizen itu, sempurna itu tak wujud. Sempurna itu tak wujud, tetapi tidak salah kita nak kejar. Cuma dalam falsafah Kaizen tu sempurna tak wujud. Apa maksud dia? Sebab maksudnya kita kata kalau kita tengah nak berjaya, kita tengah tak ada apa-apa, sebab itu kita nak berjaya, kita nak usaha, sebab kita zero, kita nak start from zero. Dalam keadaan kita zero, kalau kita set matlamat kita nak sempurna, kita nak mula sikit pun susah, apatah lagi kita nak capai yang sempurna tu adalah lagi sukar. Jadi bila dalam keadaan lagi sukar itu, sebenarnya kita tengah mempushkan diri kita lagi supaya kita tak akan berjaya. Jadi Jepun tak nak macam tu. Sebab tu dia kenakan Kaizen tadi. Jadi Kaizen ni mengatakan biar start sikit-sikit tetapi berterusan. Biar set matlamat tu kecil. Buat perubahan kecil sahaja. Abaikan yang sempurna itu. Contoh seperti kan, katakan kamu nak kemas bilik kan. Kamu nak kemas bilik tapi kamu ada setengah jam je. Kamu ada setengah jam je sebelum pergi ke kuliah kan. Apa yang kamu kena kemas dulu? Kan? Tak mungkin lah kamu nak kemas bilik yang, kalau memang jenis bilik yang memang terlalu bersepah kan, kamu dah tinggalkan dia mungkin 1-2 bulan kan. Jadi kamu tak mungkin nak mengemas ke semua bilik dalam tempoh 1.5 jam. Jadi kamu kena utamakan buat yang sikit-sikit dulu. Biarlah tak sempurna dulu. Sebabnya sebab bila dah buat sikit tu, esok buat lagi sikit, esok buat lagi sikit, tetapi berterusan. Itu maksudnya Kaizen tu. Dan Kaizen memang sempurna itu tak wujud. Tetapi apa yang dia tekankan ialah kita usaha sikit-sikit. Itu sifat yang kita kena terapkan lah. Sebenarnya kalau kita lihat kepada budaya kita, ialah budaya istiqamah sebenarnya. Biarlah sikit tetapi istiqamah kan, selalu orang katakan. Biar kita buat sikit kan. Contoh macam buku kan. Biar kita baca 1 muka surat sekali pun satu hari. Orang nak kata, alah baca 1 muka surat je kan. Baik tak payah baca, abaikan dia. Dia tak nak baca, tak apa. Kita kekal, kita baca satu hari 1 muka surat. At the end, kita akan habis buku kita. Orang yang bercakap tadi tu, dia tak baca langsung pun sebenarnya. Dia duduk cakap kita, sebenarnya dia tak baca pun. Jadi benefitnya setia pada kita. Kan? Mula-mula mungkin dia nampak kita tak sempurna. Alah, 1 muka surat je kan. Dia nampak kita tak sempurna. Tak mengapa. Kan? Kita tahu, alah buku setebal ni, kalau baca 1 muka surat je, bila nak habis? Tak mengapa. Biarlah. Kan? Memang nak capai sempurna, nak habiskan satu buku yang terbaik itu memang sukar. Kalau kamu memang dah berfikiran macam tu daripada awal, kamu nak habiskan buku tu, kamu tak akan nak mula tu. Motivasi kamu nak mula tu memang tak ada. Berbanding kamu set kan, tak mengapa, 1 hari 1 muka surat. Sebab apa? Kita baca tu dengan niat kita nak dapatkan input. Kan? Bukanlah kita nak baca saja-saja kan. Kita nak dapatkan input daripada 1 muka surat tu kan. Untuk kita hilangkan stres. Kalau tak ada input sekalipun kan, mungkin novel kan, tak fiction, non-fiction model kan, novel, tak mengapa. At least kita dapat tunaikan kita punya hobi kan, suka membaca. Jadi itu adalah antara yang boleh kita terapkan sebagai seorang pelajar. Biar kita sikit-sikit, jangan terlalu stres kan. Nampak rakan-rakan lain fall flat kan. Dapat asyik first class je dia tu. Tapi kita ni baru 3.0, 3.1. Tak mengapa, biar. Kan? Yang penting ialah jangan berhenti mengalah. Kan? Teruskan cuba. Teruskan. Biar setting sikit-sikit. Sebab kita tahu setiap orang, walaupun manusia ni sama, setiap antara kita ada limit masing-masing. Kan? Limit saya tak sama dengan limit yang kamu semua kat sini. Kan? Jadi ada orang limit dia. Contoh seperti very simple, ketakutan. Setiap orang ada benda dia takut yang tidak sama kan. Mungkin ada orang yang takut ketinggian macam saya gayat. Saya tak boleh naik bangunan yang tinggi, saya tengok bawah saya tak boleh. Mungkin ada orang yang takut dengan laut. Ada seorang rakan saya dulu, dia tak boleh lihat pada
permukaan ke pemandangan yang tak ada penghujung. Dia tak boleh. Dia jadi satu fobia. Dia akan dia tak boleh lah, dia tak boleh. Contoh kalau dia pergi laut, dia tak boleh pergi laut. Sebab dia nampak macam permukaan tu tak ada penghujung, dia tak boleh. Ada seorang rakan saya macam tu. Jadi setiap antara kita memang lain-lain limitation dia. Sebab itu jangan samakan. Jangan samakan. Orang itu mungkin dia boleh stay up. Rakan kita tu tengok dia, dia tak tidur lagi pukul 2 pagi. Tak mengapa. Kita memang tak boleh jenis stay up. Kalau kita stay up, kita akan tahu esoknya kita akan jatuh sakit. Esok tu kita akan tak boleh nak hadir kuliah. Tak mengapa. Ikutlah orang tu cara dia. Kita ikut cara kita. Sebab itu tadi ada satu set tadi, saya minta kamu kena kenali diri kamu sendiri. Kalau kita tak kenal diri kita, tak ada siapa boleh bantu kita. Sebab kita lah yang paling mengenali diri kita. Bila kita dah kenal, baru kita boleh set macam mana kita nak urus diri kita ni. Jadi bila kita urus diri kita ni, kita tak bolehlah ambil mazhab orang lain, tak bolehlah ambil manual book orang kawan kita tu urus diri dia. Kita kena ikut manual book kita. Jadi sebab itu lain-lain. Jadi pendek kata, apa sikap yang kita perlu ada ialah jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Make sure that kita biar starting from kecil. Setkan matlamat yang kecil, tak mengapa. Setkan matlamat yang kecil je, tak mengapa. Biarlah kawan tu nak set matlamat yang besar ke apa, tak mengapa. Itu hal dia. Kita set kita sikit-sikit. Yang penting jangan berhenti. Bila kita dah capai yang sikit tu, kita kena set pula esok sikit lagi. Jangan kita dah capai sikit ni, okey kita dah stop. Tak macam tu. Kalau Kaizen bukan macam tu. Dia continuously. Bila kita dah capai sikit ni, kita kena set lagi yang sikit yang baru. Supaya kita kekal capai-capai, at the end penuh lah benda tu. Dia barulah berjaya. Jadi itu antara budaya yang saya boleh kongsikan lah, apa yang kita boleh pegang kan, apa yang kita boleh cuba amalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita seharian. Jadi bila kita lihat balik kan, saya teringat balik dulu zaman saya mengambil menyiapkan PhD, yang mana pada masa itu saya buat PhD di USM Penang sahaja. Tetapi pada masa itu saya berada di Tanjung Malim. Sebab husband dah kena balik di sini. Dia kena menetap di sini. Dan pada masa itu juga saya mengandung pada usia dalam lebih kurang 8 bulan. 7 ke 8 bulan mengandung. Tetapi saya perlu ke USM. Sebulan saya perlu, dalam 2 kali sebulan saya kena ke sana. Jadi, tapi dalam keadaan saat mengandung. Tapi adakah kita tak perlu pergi? Kena pergi juga sebab dah penghujung dah. Sebab bila penghujung PhD ni, dia sangat penting sebab kita nak settlekan kita punya data. Kita kena bincang, buat perbincangan SV. Zaman tu tak ada lagi nak Google Meet semua tu, tak ada. Kalau ada memang mudah sangat. Jadi tak ada, saya kena pergi sana face to face. Jadi apa perlu buat? Kita kena rancang lah. Kita kena rancang. Kena rancang. Di rumah ada lagi 2 orang anak kecil. Macam mana pula nak tinggal? Kita kena rancang. Okey, kita kena rancang. Kita kena check. Adakah kita nak naik kereta sendiri lebih mudah ataupun adakah kita nak naik pengangkutan awam lebih mudah? Yang mana satu yang kita rasa kurang stres pada kita. Kan? Jadi akhirnya kita pilih. Okey, saya pilih naik train. Check pula tiket train. Ada tiket yang pukul berapa punya, yang supaya tak mengganggu sangat perjalanan hidup dekat sini kan. Jadi kita ambil train tengah malam, pukul 12 tengah malam. Jadi itulah train yang saya akan naik setiap bulan 2 kali. Saya akan bawa kereta parking dekat KTM Tanjung Malim. Saya akan naik train pukul 12 tengah malam. Sebab apa? Kalau husband kata nak hantar, tetapi kalau dia nak hantar, dia kena angkat sekali anak-anak kecil. Nanti takut susah pula anak-anak tu nak kejar kita kan. Kita sebagai ibu kan. Jadi tak mengapa, baik saya parking kat sana senang. Saya parking kat sana, saya akan sampai di Butterworth selalunya dalam jam 5.30. Kalau train tu lancar lah, tak ada tak ada stop masalah teknikal mana-mana. Jadi saya akan sampai di sana dalam Butterworth dalam 5.30, solat subuh semua, dan saya akan kejar ferry pula. Sebab saya punya kampus tu bukan dekat mainland ni, saya dekat pulau. Jadi saya kena naik ferry pula. Jadi setiap kali saya pergi tu, saya bukan pergi tangan kosong ya. Sebab saya kena bawa semua saya punya data semua. Saya kena bawa laptop saya kena bawa kertas-kertas data yang saya dah buat. Yang saya dah kira-kira semua kan. Semua tu saya kena bawa. Bayangkan seorang wanita mengandung dengan yang dalam usia 7-8 bulan dan nak bersalin kan. Dengan piko beg laptop, dengan piko kertas-kertas semua. Kamu boleh bayangkan macam itulah saya. Jadi sampai sana kejar train. Train pula orang pergi kerja memang orang berebut semua nak kan. Tapi kita tak nak berebut, kita tahu kita tak mampu nak rebut. Tak apa, kita stay kat tepi. Tapi setiap kali itu orang akan bagi kita laluan sebab dia tengok kita keadaan macam tu kan. Jadi tak mengapalah, jadikan train sampai di
jetty di pulau sana, belum tamat lagi perjalanan, kena ambil bas pula ke USM. Sebabnya jetty itu ke USM pulau itu jauh, jadi saya kena ambil bas pula. Ada 2 bas awal saya kena naik. Tengoklah mana satu yang sampai dulu. Jadi masa naik bas tu lah perjalanan dalam 45 minit barulah sampai ke pintu gerbang USM. Sebab dia bas awam kan, dia bukan bas USM, jadi dia takkan masuk dalam. Jadi daripada pintu gerbang itu saya kena jalan masuk ke fakulti untuk jumpa dengan SV saya, supervisor saya untuk bincang. Jadi macam itulah. Jadi selalunya saya akan berjaya jumpa SV dalam jam 9.30 pagi. Masa itu tak fikir dah sarapan semua. Tak ada masa pun ada masa pun kadang-kadang kita bawa bekal siap-siap dah, roti ke apa ke. Kita sambil-sambil kita selit masa. Kemudian selesai berbincang, kita kena rancang. Saya kena rancang pula. Bila pula saya nak kena balik? Jadi saya beli tiket siap-siap. Saya akan beli tiket train pada jam 2 petang daripada Penang. Tapi kena ingat tiket train jam 2 petang itu adalah di mainland, di Butterworth. Jadi saya kena plan pula masa saya. Daripada pulau itu saya nak kena naik ferry lagi, saya nak kena naik bas lagi. Sempat tak saya nak kejar train pukul 2? Tapi alhamdulillah setiap kali tu sempat lah. Sebab memang pukul 12 saya kena keluar daripada USM. Sebab saya nak tunggu bas dan saya nak kena naik ferry. Jadi saya akan sampai balik di Tanjung Malim selalunya dalam pukul 8.30 malam. Jadi saya meninggalkan rumah tak sampai 24 jam pun. Setiap kali macam tu. Jadi pun tak terganggu kita punya tugas sebagai seorang ibu kan. Anak-anak sebab masih kecil lagi dia mencari kita kan. Jadi tak ada terganggu sangat sikit je lah terganggu tak sampai 24 jam lah. Jadi macam itulah. Kadang-kadang bila sekarang kita fikir balik, bila saya pusing kepala lihat balik perjalanan dulu tu, sekarang memang tak mampu lah. Rasa macam kat mana kekuatan kita dulu tu yang kita boleh melalui semua tu kan. Jadi kita kan fikir balik macam tak percaya kita boleh lalui dalam keadaan macam itu tapi sebenarnya itulah dia, bila kita mengurus emosi kita dengan betul, kita dah tak fikir dah segala halangan. Kita dah tak fikir dah kita punya orang nak fikir kita apa kan. Kita tak fikir dah kita punya penat, tak fikir dah kita punya lapar. Sebab kita dah letak matlamat kita di depan mata. Matlamat kita ialah nak berjumpa dengan supervisor, nak selesaikan perbincangan, nak selesaikan bentang datang macam tu. Jadi balik tu baru kita fikirlah. Balik tu of course lah kita kena kembali balik, kita kena rehat, fokus balik kesihatan kita. Baru kita boleh sambung balik kita punya perjalanan tu. Jadi jangan putus asa lah. Itu je lah yang saya rasa keyword yang boleh kita semua cuba pegang. Jangan putus asa. Kalau kita dah putus asa, kita awal-awal kita dah stop, tak ada siapa dah boleh bantu kita. Orang pujuk macam mana sekalipun, kalau dah mindset kita tak nak. Kat sini ada satu pepatah Cina Chinese punya filosofi, dia mengatakan sekiranya seekor lembu, saya pun tak tahu kenapa dia guna istilah lembu lah kan, kenapa dia jadikan lembu dalam dia punya peribahasa dia. Dia kata sekiranya seekor lembu dia tak nak minum air, tak ada siapa pun yang boleh tekan kepala dia untuk paksa dia minum air. Itu maksudnya sebenarnya pendek kata no means no. Kalau kita kata stop means stop. Jadi bila kita dah kata stop, siapa-siapa di luar sana yang cuba bantu kita tak akan boleh bantu. Sebab kita already say stop to us. Jadi jangan sesekali putus asa dan stop sehingga kita capai matlamat kita. Jadi saya kembali semula pada moderator. Okey doktor. Okey, ingat semua jangan berputus asa. Seperti apa yang dikatakan oleh doktor, sikap yang perlu kita terapkan tu adalah sentiasa berusaha. Bak kata pepatah Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Selagi kita berusaha, mesti akan ada hasilnya. Walaupun cepat ataupun lambat, mesti akan ada habuannya orang kata. Okey, baiklah doktor. Sebelum kita melanjutkan kepada slot kedua, kita berehat sebentar selama 5 minit. Boleh doktor? Boleh. Silakan. Okey doktor, kita akan kembali dalam Google Meet pada jam 11.06. Okey, boleh. Okey. Saya akan sharekan slide dekat chat bagi sesiapa yang nak refer lah ya.
Bila mengalami sebarang masalah dengan saya luahkan kepada orang lain, yang manakah lebih baik untuk saya lakukan sewaktu menghadapi masalah? Mohon penjelasan doktor. Okey, jadi yang ini kena berbalik kepada sejauh mana kita kenal diri kita lah. Sebab macam yang saya katakan tadi, setiap antara kita tak sama. Setiap antara kita lain-lain kita punya limitation dia. Ada orang dia memang jenis dia kena luahkan. Tapi ada orang dia tak nak luahkan tetapi tak bermakna dia tak luahkan pada manusia kalau macam saya, kalau macam apa yang saya buat ialah kita cuba bangun, kita cuba luahkan pada Tuhan kita. Jadi ikut pada keadaan yang mana ada masa kita rasa mungkin boleh luahkan kepada manusia, ada pada rakan-rakan kan. Ada masa kita perlu bersendiri. Jadi kita takes time kita bersendiri. Seperti very simple macam tadi lah kata moderator kata nak menonton movie. Tak apa. Jadi dia berbalik kepada macam mana kita nak urus. Sebab itu pengurusan kendiri kita kena kenal macam mana kita nak urus diri kita. Pengurusan kendiri dia tak adalah satu manual. Kita bukan robot. Macam saya kata kita ni bukan robot. Kalau berlaku masalah macam ni, kamu kena duduk situ, kena cari rakan kamu, kena bagi tahu dia macam mana. Kita bukan robot yang telah diprogramkan. Kita manusia. Apa-apa kita kena fikir, kita ni manusia. Jadi kalau anda rasa memang kita perlu bersendiri, tak mengapa. Make a full stop kejap. Jadi kita rehatkan diri kita. Jadi luar atau tidak luar kepada orang lain tu, kita lah yang akan kenal. Kita yang akan rasa yang mana satu lebih baik. Jadi semoga menjawablah soalan daripada Muhammad Azman. Okey, baiklah. Saya berharap soalan daripada Muhammad Azman dapat dijawab dengan baik oleh doktor. Baiklah, soalan yang seterusnya daripada Facebook Live juga, daripada Arisa Safia. Soalannya berbunyi, adakah meluahkan perasaan kepada sahabat dan meluahkan perasaan kepada ahli keluarga membawa perbezaan kesan yang ketara? Okey, silakan doktor. Okey, jadi saya di sini saya nak terangkan baliklah istilah sahabat tu sebenarnya apa. Sebab tu saya di situ saya tulis cari sahabat. Saya tak tulis cari keluarga. Sebab apa? Keluarga itu boleh menjadi sahabat kita. Tetapi sahabat kita bukan keluarga kita. Kalau saya tulis itu cari keluarga, memang kita dah limit dah. Kita kena cari ahli family kita. Kalau tak ada lah kan. Kalau family jenis yang busy, tak ada lah, habislah kita. Sebab tu saya tulis cari sahabat. Jadi kita yang kenal siapa itu sahabat. Siapakah itu yang boleh kita jadikan sebagai sahabat. Jadi di dalam range sahabat itu boleh terdiri pada ahli keluarga. Boleh juga terdiri pada kita punya best friend, BFF kita kan. Jadi back to kita punya definition sahabat itulah sebenarnya sama je kesan dia. Ialah sejauh mana kepercayaan kita boleh letak pada orang itu kan. Ada orang memang dia ada katakan ada kakak ke kan, dia memang rasa dia sangat rapat kakak, memang itulah tempat dia meluahkan kan. Jadi itulah sahabat dia. Jadi kena lihatlah setiap orang dia tak sama. Okey, baiklah doktor. Saya teruskan dengan soalan yang seterusnya daripada saudari Wan Nuraini. Soalannya berbunyi, apakah cara yang boleh saya lakukan jika orang di sekeliling saya walaupun keluarga saya sendiri tidak memberikan sokongan kepada saya? Silakan doktor. Okey, jadi yang ini memang kita tahulah, memang sering kita dengar masalah kan yang mana tak dapat sokongan keluarga kan. Sebab itu menjadi kategori pelajar dia menjadi stres kan. Sebab itu bila pihak HEPA fakulti, setiap fakulti pihak HEPA dia tak pernah berhenti rehat pun daripada tugas HEPA-nya nak menguruskan masalah-masalah pelajar kan. Sebab apa? Pelajar memang sentiasa dikerumuni dengan masalah-masalah, terutamanya masalah daripada keluarga kan. Kadang-kadang keluarga yang terlalu busy kan, yang tak dapat nak berikan tumpuan kepada kita kan sebagai pelajar kan. Jadi kita rasa stres sebab kita tak ada tempat nak meluahkan kan. Jadi kalau kita rasa keluarga tu tak beri sokongan kepada kita, kita kena berbalik balik. Kita kena rationalizekan balik. Kita sit down, kita rationalizekan balik. Adakah betul dia tak beri sokongan? Ataupun kita cuba letak diri kita pada tempat adik keluarga tersebut kan. Ataupun ada kerana ataupun sebenarnya
ahli keluarga tersebut, dia memang tidak mampu memberi masa. Dia tak ada masa pun untuk beri pada kita sebab dia perlu bekerja untuk mencari nafkah kan, untuk mencari rezeki kan. Jadi kalau kamu rasa bukan, dia memang ada masa dia duduk saya saja kan, dia main game je kat rumah, dia tak nak dengar pun kita cerita kan. Jadi dia dalam keadaan macam tu kamu assume, kamu terus buat kesimpulan dia tak faham kita. Dia tak sokong kita kan. Jadi sebenarnya dia tak sokong kita sebab dia tak faham. Kamu kena ingat, orang itu tak sokong kita, orang itu tak setuju dengan kita. Katakan kalau kamu ada idea, kamu nak present kan, kamu ada assignment, pensyarah suruh kamu present kan, bentangkan idea kamu. Jadi orang akan bentang, orang akan pertikaikan, orang akan bangkang kamu punya idea. Kenapa dia bangkang? Sebab dia tak faham. Jadi dia tak faham, kita cuba fahamkan dia. Kita cuba usaha diri kita untuk fahamkan dia kan. Jadi kalau dia tak faham juga dan kita pun nak usaha untuk fahamkan, jadi masa itulah kena give and take balik. Kena sit down, tanya balik dia. Kenapa dia tak nak faham? Kat mana kita punya yang kita buat yang tak cukup jelas lagi yang dia tak nak faham kan. Macam kes yang keluarga ni kan. Kalau kita lihat mungkin dia tak faham, kita cuba fahamkan dia. Macam mana nak disokong kita kan. Kalau worst case, kita tak tahu, kita sedar tak sedar mungkin kita pernah buat sesuatu yang mana dia terguris hati kita kan, sehingga dia tak nak sokong kita. Kita tak tahu. Jadi memang kena kata orang apa, kena betul-betul berjujuran lah, kena jujur lah untuk meluahkan. Especially sesama adik keluarga. Jangan pendam. Pendam itu sebenarnya satu masalah. Biarlah kata orang adik keluarga gaduh-gaduh, adik-beradik gaduh kan. Tak apa, luahkan. Kamu akan perasan lepas gaduh 1 minggu tu, lepas dah luahkan dia akan baik balik. Even though macam bukan sekadar adik keluarga, suami isteri kan, sebenarnya pergaduhan itu ataupun pertingkaran yang berlaku tu sebenarnya tengah nak cuba mengeratkan balik. Sebenarnya tengah cuba nak mendalamikan hubungan kamu ke satu stage, ke satu level yang baru. Sebab apa? Selepas pergaduhan itu, kamu akan lebih faham orang itu. Kita dah tahu dah dia tak suka macam ni. Oh, rupanya lepas ni dia tak suka macam ni. Dia tak suka kita tegur dia macam ni. Semua waktu gaduh kan semua dia kan ungkit keluar kan. Masa tu baru kita tahu. Cuba kalau tak gaduh, kita yang ni buat senyap, yang tu buat senyap. Masing-masing duduk fikir sendiri je. Ada assumption sendiri. Yang mana assumption itu kadang-kadang tak tepat. Itu yang membuatkan kita berfikiran negatif. Jadi kita cubalah, kalau dia tak sokong kita, mungkin sebab dia tak faham. Kita cuba fahamkan dia. Kan? Jadi harap menjawab soalan daripada Wan Nuraini ni. Okey, baiklah doktor. Saya harap persoalan tadi daripada Wan Nuraini dapat dijawab dengan baik oleh doktor. Soalan seterusnya, apakah cara untuk tidak mempunyai rasa takut dengan perkara yang belum lagi terjadi? Misalnya, jika saya ada program pada hari esok, saya jadi risau dan gelabah kerana risau program esok tidak akan berjalan dengan lancar. Okey doktor, boleh doktor berikan sedikit pandangan? Silakan doktor. Okey, yang ni macam menceritakan diri saya dulu. Jadi saya dulu pun macam tu. Saya seorang yang kata orang apa, introvert, bukan extrovert. Saya tak boleh berdiri di depan orang kan. Especially kalau ada tugasan yang kena buat pembentangan kat depan kan. Kalau tugasan kumpulan kan, ada pembentangan kat depan. Saya mesti jadi orang pertama yang akan buat kerja-kerja di belakang. Biarlah saya siapkan laporan, saya tak nak bentang. Saya lah orang macam tu dulu kan. Tapi bila kita fikir ada satu masa yang kita tak ada nak lari dah. Dia kan sampai satu tak kita tak ada nak lari. Contohnya kamu kena present kamu punya project final year. Tak ada siapa boleh wakilkan kamu. Kan? Kamu nak lari mana lagi kan? Nak tak nak kamu kena hadapi. Masa itu baru kena ada kesedaran. Kan? Nak tak nak kita kena hadapi. Kan? Jadi bila kita dah tahu dalam dunia ni tak ada satu benda yang kita boleh lari selama-lamanya. Kita kena fikir sebab tu pengurusan kerjaya awal-awal tadi ialah kita kena adapt to the changes. Perubahan yang berlaku yang tanpa kita sedar. Yang kadang-kadang datang ad hoc, kadang-kadang datang awal kan. Kalau datang awal kita sempat planning. Kadang-kadang perubahan itu datang secara mendadak, datang secara ad hoc. Kita tak sempat planning. Apa kita kena buat? Kita kena adapt. Kita kena terima. Sit down, terima, buat walaupun ad hoc kita still kena planning. Kita still kena planning. Yang mana kita kena letak tepi dulu. Sebab kita kena layan yang ad hoc ni dulu. Jadi nak tak nak kita kena hadapi lah. Jadi macam mana nak hilangkan gabra tu kan, kena latihan lah. Kena menghadapi banyak kali baru kita akan hilang lama-lama. Jadi sehingga lepas tu memang nak tak nak memang kena hadapi lah. Jadi sehingga sekarang Alhamdulillah saya dah berjaya dah banyak kali untuk memberi perkongsian kan. Tak kisahlah di secara face to face ataupun secara online kan. Kita dah rasa hilang dah benda tu. Kita dah berjaya atasi.
Tetapi memang bukan mudah lah sebenarnya. Memang bukan mudah. Kalau nak tahu saya macam itulah, saya orang yang yang akan sentiasa introvert, yang kita akan pilih kerja biarlah tugas tu banyak sekalipun. Jadi rakan-rakan yang extrovert ni dia suka. Okay, dia nak present je, dia tak payah prepare apa-apa kan. Sebab semuanya dah ready. Slide dah ready, laporan dah ready, bahan dah ready. Dia tinggal present je. Tak mengapa. Dia boleh buat benda yang kita tak suka kan. Jadi silakanlah buat. Tapi tak boleh lari selamanya. Kena ingat benda tu. Kita tak boleh lari. We have to adapt. Kita kena hadapi juga. Jadi nak tak nak kena hadapi lah. Cuma kena latihan banyak kali supaya kita tak rasa gabra kan. Especially kalau untuk pembentangan, kita kena buat mock pembentangan tu dengan diri kita sendiri depan cermin. Benda ni perkara yang betul mungkin memang selalu kita dengar orang kata kena latih dulu pembentangan di depan cermin. Kita rasa macam pelik kan, tapi memang betul. Saya cuba buat, memang betul berjaya. Kita akan rasa gabra kita tu akan kurang. Sebab apa? Kita dah mula susun ayat kita untuk membentang semua tu. Jadi memang latihan itu perlu. Sebab itu pengurusan kena tadi ialah latihan. Latihan mengawal. Latihan mengawal kita punya ketakutan. Latihan mengawal kita punya emosi semua tu. Jadi itu adalah takrif kita. Takrif kita pengurusan kendiri. Okey, baiklah doktor. Saya setuju dengan apa yang doktor katakan. Kita mestilah buat latihan. Sebagai contoh, untuk pembentangan, apabila kita dah buat draft ataupun kita dah susun ayat kita, jadi apabila pembentangan kita lebih bersedia, orang kata, dan lebih tersusunlah untuk menjalani pembentangan tersebut. Okey doktor, saya kira mungkin ini adalah soalan terakhir daripada peserta-peserta kita. Soalannya berbunyi, boleh doktor berikan cadangan untuk mengawal emosi semasa kelas online di rumah, di mana seseorang itu perlu melakukan kedua-dua tugasan, iaitu tugas di rumah dan juga tugasan pembelajaran. Silakan doktor. Okey, jadi ini sebenarnya soalan ini dia boleh umum lah, bukan sebagai seorang pelajar dia sebagai kami sebagai pensyarah kami kena plan juga sebenarnya. Sebab bila kita pandemik COVID ni sangat banyak mengajar kita. Perkara pandemik COVID yang telah berlalu hampir 2 tahun dah 2 tahun dah. Kita bermula pada tahun 2020 bulan Mac dah 2 tahun lebih sikit dah. Sedar tak sedar dia banyak mengajar kita. Kita kena banyak adapt, especially bila online ini kan banyak sangat masalah. Kalau dari aspek kami sebagai pensyarah, memang aspek antara masalah ialah tidak dapat kenal pelajar itu. Itu bagi saya satu masalah yang sangat besar lah. Sebab kita tak dapat nak kenal, kita tak dapat nak lihat pelajar kita itu. Bila kita tak dapat nak kenal, kita dah tak ada kita panggil perasaan itu, spark itu susah kita susah nak bina. Bila susah nak bina, apa yang kita cuba sampaikan itu, kita tak tahu adakah dah diterima ataupun tidak. Jadi macam mana kita nak handle kita punya emosi. Sebenarnya kadang-kadang memang kami pun stres juga pensyarah ni untuk kelas online kan. Belum tambah lagi tugasan di rumah kan. Jadi macam mana nak handle kalau ikut soalan ini kan, macam mana nak handle bila ada kedua-dua tugasan ni, tugasan di rumah dan juga tugasan pembelajaran. Maksudnya kita ada kelas tapi ada juga tanggungjawab kita sebagai anak kena settlekan kerja rumah yang ibu kita tinggalkan. Jadi apa yang kita perlu buat jadi kena planning. Kena planning. Kalau kita dah tahu kelas kita mula jam 9 katakan. Katakan mak kita pesan kena basuh baju, sidai baju. Kita bangun awal sikit. Ataupun kita plan kita basuh baju malam sebelum tu. Ataupun kita bangun pagi awal sikit, kita settle basuh, kita settle sidai semua, dan baru kita kelas. Barulah kita akan dapat dua-dua dalam masa sekaligus. Kalau worst case memang tak dapat, dia tak apalah, kita utamakan yang mana yang utama dulu. Tiada yang lagi penting daripada kamu punya pembelajaran. Ingat sebagai seorang pelajar, apa yang berlaku sekalipun kalau boleh yang paling kamu kena utamakan adalah pembelajaran kamu lah. Unless ada emergency di keluarga kan. Maksud saya utamakan pembelajaran itu adalah kalau ada contoh seperti yalah kita tak nak lah bila time berlaku kelas online itu kan, kita tak fokus, kita pergi buka benda lain. Itu maksud saya. Jadi apa-apa pun pembelajaran itu kena letak nombor 1. Sebab itulah tujuan kamu masuk ke UPSI. Kamu masuk ke UPSI bukan untuk benda lain kan. Kamu masuk ke UPSI untuk kamu dapatkan scroll kamu, ijazah kamu. Jadi kena planning. Jadi apa yang saya boleh buat ialah kita kena planning. Kalau dah tahu kelas waktu sekian-sekian, kita cuba laksana selesaikan semua tugasan lain yang boleh mengganggu kita sebelum itu.
kan. Kalau rasa macam ada kelas yang ada tugasan kita nak buatlah kejap nanti, kita kena plan, kita kena cari bahan siap-siap supaya tak mengganggu perbincangan kumpulan tugasan kita. Bukanlah waktu nak berbincang itu barulah kita nak mula cari bahan. Kita akan rasa benda tu sebenarnya mengganggu ahli kumpulan kita yang lain. Sebab apa? Orang lain dah ready dah nak berbincang tetapi kita bahan pun belum ada. Jadi kita tak nak lah. Jadi benda-benda itu yang boleh mengurangkan aspek kebolehpercayaan orang lain pada kita. Jadi bila orang tak percaya pada kita, pengurusan kendiri tu kita kira lemah lah pengurusan kendiri kita itu. Jadi itu sajalah daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih Doktor atas jawapan-jawapan yang diberikan atas persoalan-persoalan yang diajukan sebentar saja tadi. Baiklah, sesi kita sudah berada di penghujung. Terima kasih kepada panel kita kerana sudi memberikan input-input yang sangat berguna untuk kita semua sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang manusia. Saya juga memohon ampun dan maaf atas kesilapan saya dalam mengendalikan sesi ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada panel kita Dr. Nurul Syafiqah atas perkongsian beliau sebentar tadi. Kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung program. Diharapkan semua yang hadir pada hari ini menambah ilmu pengetahuan dengan perkara-perkara yang telah dikongsikan oleh panel kita sebentar tadi. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka kamera untuk sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan. Okey, baiklah. Semua boleh bersedia dengan buka kamera masing-masing. Kita akan mengambil 2 kali gambar. Yang pertama secara formal, yang kedua gaya bebas. Okey, your guest boleh unpresent. Okey, baiklah. Semua bersedia. Kita akan ambil gambar formal dahulu. Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, baiklah. Gambar yang kedua, gaya bebas. Okey, 1, 2, 3. Okey, kembali kepada pengerusi majlis. Dengan ini, tamatlah majlis kita pada hari ini. Ribuan terima kasih kepada panel kita hari ini, Dr. Nurul Syafiqah atas penyampaian ilmu yang sangat berguna untuk semua. Tidak dilupakan juga kepada para peserta untuk mengisi link bagi e-sijil webinar pengurusan kendiri di ruangan komen Facebook Live. Kami amat menghargai kerjasama yang telah diberikan oleh para peserta. Sekian itu sahaja, terima kasih.